Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Pada Isteri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis tersebut diadakan pagi tadi di Masjid Kampung Pulai. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Bacaan surah Al-Fatihah dan bacaan surah Yasin dan diikuti bacaan tahlil dipimpin oleh Awang Muhammad Zakaria bin Haji Muhammad Saleh, Pegawai Hal Ehwal Masjid Kampung Pulai. Juga menyertai rombongan ahli-ahli mesyuarat negara. Kementerian Pembangunan tengah hari tadi mengadakan majlis bertahlil dan membaca surah Yasin bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berkenaan berlangsung di Surau Kementerian Pembangunan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu Zohor berjemaah, diikuti dengan bacaan surah Yasin, tahlil dan doa arwah yang dipimpin oleh Awang Haji Muhammad Azrul Alim bin Haji Zaini, Pegawai Hal Ehwal Masjid. Juga hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Kementerian Kesihatan petang tadi mengadakan majlis bertadarus Al-Quran dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim sempena bulan Ramadan. Majlis diadakan di Surau As-Salam, Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Tutong. Bacaan surah Al-Fatihah dikepalai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis bertadarus ini merupakan aktiviti keagamaan tahunan yang diadakan secara bergilir di keempat-empat daerah dalam sama-sama menyemarakkan bulan Ramadan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 12 orang anak-anak yatim bagi warga kaki tangan hospital berkenaan. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi membuka tirai Majlis Tadarus sempena bulan Ramadan. Majlis diadakan di Masjid Pengiran Muda Abdul Matin, Kampung Mulaut. Majlis dimulakan dengan penyampaian sumbangan wakaf berupa perkakas keperluan masjid yang disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, kepada Awang Haji Khairul Nizam bin Haji Muhammad Said, Pegawai Hal Ehwal Masjid berkenaan. Majlis diteruskan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan disusuli dengan tadarus Al-Quran bermula dari juzuk 1. Majlis dikelolakan bersama oleh Jabatan Mufti Kerajaan dan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengiran Muda Abdul Matin. Majlis bertadarus diadakan untuk menyemarakkan lagi bulan suci Ramadan dengan niat mendapat rahmat dan keampunan serta meraih ganjaran pahala berlipat kali ganda. Bagi mendapatkan ganjaran itu, pegawai dan kekitangan wanita Kementerian Hal Ehwal Ukama mengadakan majlis tadarus di Masjid Kampung Salam Bigar. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datin Hajah Jamayah binti Haji Abdul Manap, isteri Timbalan Menteri Hal Ehwal Ukama. Majlis diikuti dengan tadarus yang diketuai oleh Dayangku Zainab binti Pengiran Haji Tuah, Timbalan Pengarah Pusat Al-Muteras, College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Aktiviti keagamaan tahunan Kementerian Hal Ehwal Agama adalah sebagai salah satu syiar memakmurkan masjid dan mendekatkan diri dengan Al-Quran serta meningkatkan amal ibadat di bulan Ramadan.
juga mengadakan majlis tadarus Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai dipimpin oleh Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali, timbalan yang dipertua-dua Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Tadarus Al-Quran merupakan kegiatan tahunan Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam dalam meraih keberkatan di bulan Ramadan di samping merapatkan silaturahim kalangan para ahlinya. Majlis berlangsung di rumah kediaman timbalan yang dipertua-dua Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam di Kampung Jerudong. Memorandum persefahaman antara Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan Bank Baiduri dimeterai bagi aplikasi mudah alih sukarelawan mengelinga. Perinciannya dimuatkan selepas ini, ikuti dulu petikan titah ini. Ke arah merealisasikan wawasan Brunei 2035 dan membangun negara pintar, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan terus komited ke arah penyediaan platform serta peluang pemerkasaan bagi setiap individu untuk menyumbang kepada masyarakat. Perkara tersebut dinyatakan oleh Timbalan Setiausaha Tetap Kebeliaan dan Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan semasa Majlis Penandatanganan Memorandum Persefahaman antara Kementerian berkenaan dengan Bank Baiduri bagi aplikasi mudah alih sukarelawan mengalinga. Kolonel Besar Pengiran Haji Maidin bin Pengiran Yesaid menambah sumbangan Bank Baiduri berjumlah RM15,000 adalah bukti usaha dalam mempertingkatkan aktiviti kesukarelawanan di negara ini adalah tanggungjawab bersama. Sumbangan tersebut katanya penuh bermakna kepada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dalam menyediakan sistem digital yang pertama di negara ini yang khusus bagi aktiviti-aktiviti kesukarelawanan dan berpersatuan. Aplikasi mengelinga ini adalah sebuah sistem aplikasi sukarelawanan ataupun volunteer application system yang akan memberikan kemudahan serta akses kepada setiap lapisan masyarakat untuk bergiat aktif dalam pelbagai aktiviti kesukarelawanan di negara ini. Aplikasi ini yang disesarkan pelancarannya pada bulan Ogos tahun ini, insya-Allah antara lain akan memberikan easy access, user-friendly and informative application system dalam menilai data dan statistik serta maklumat terperinci mengenai kesukarelawanan melalui pengintegrasian artificial intelligence. Dalam ucapan Alaluan T. Eng Hoi, Ketua Pegawai Eksekutif Bank Baiduri, berkata, sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat bank berkenaan dan sokongan ke arah pendekatan whole of nation, pihaknya merasa bangga kerana dapat menyokong inisiatif Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dalam menyediakan platform bagi kesukarelawanan melalui aplikasi telefon bimbit. Penandatanganan disaksikan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, menandatangani bagi pihak kementerian berkenaan Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setia Usaha Strategi dan Pengurusan Dasar, dan Dayang Mariam binti Ulat, Pemangku Pengarah Belia dan Sukan. Manakala pihak Bank Baiduri, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengiran Azlin bin Pengiran Datuk Haji Mustafa, timbalan Ketua Pegawai Eksekutifnya. Majlis pagi tadi berlangsung di Ibu Pejabat Bank Baiduri, Jalan Kadong. Setiap umat Islam perlu menjadikan puasa di bulan Ramadan sebagai benteng dan perisai daripada melakukan perkara-perkara maksiat dan mungkar. Kelebihan puasa di bulan Ramadan itu antara intipati ceramah Ramadan anjuran pasukan polis di Raja Brunei. Majlis yang dikendalikan oleh Badan Ugama Islam PPDB diadakan pagi tadi di Ibu Pejabat Polis Gadong.
Awang Muhammad Hisham bin Ismail, penceramah Pusat Dakwah Islamiah, dalam ceramahnya bertajuk Hikmah Berpuasa, antara lain menyentuh mengenai keistimewaan dan kelebihan bulan Ramadan yang membolehkan umat Islam menumpukan sepenuh masa dan perhatian dalam melaksanakan ibadah puasa dan amalan bagi merebut tawaran dan ganjaran dari Allah. Hadir Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Erwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Bulan lain cek tolong yang tanya Maghrib. Tiada kes baru jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya melaporkan jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini sebanyak 221 kes. Sementara 11 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh sebanyak 207. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 80 kes. 588 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatri. 16,817 orang menamatkan pengasingan diri mandatri sejak Mac 2020. Manakala 240 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 117,972 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini dari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan Talian Kesihatan 148. Jabatan Majlis Mesyuarat hari ini menyerahkan sumbangan derma kepada golongan yang memerlukan di negara ini. Sumbangan diberikan bertujuan meringankan bebanan seharian golongan berkenaan, terutamanya pada bulan Ramadan yang penuh berkah dan untuk persediaan menjelang Hari Raya Aidilfitri. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekermajaya Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat, Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat. Sumbangan datangnya daripada Badan Kebajikan dan Sukan, Jabatan Majlis Mesyuarat dan daripada Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Putera Maharaja Datuk Paduka Awang Haji Abdul Ghani bin Pihin Datu Pekerma Dewa Datuk Paduka Awang Haji Abdul Rahim dan Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid alias Sabli bin Haji Arsad, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Lebih 2,500 pasang pakaian hari raya diterima dalam program Yadan Biyadin, iaitu program kebersamaan yang diungkayahkan oleh Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA melalui Fakulti Bahasa Arab dengan kerjasama Atta Sendirian Berhad. Pakaian adalah hasil sumbangan orang ramai. Sejak program tersebut mula dibukakan kepada orang ramai bermula 22 Mac 2021 hingga 5 April 2021. Majlis penyerahan sumbangan amal pakaian raya sempena Ramadan Mubarak diadakan pagi tadi. Penyerahannya disempurnakan oleh Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. 50 orang kitangan dan mahasiswa UNISA yang terpilih serta kitangan Atta Sendirian Berhad menerima sumbangan. Sumbangan akan diagihkan kepada orang ramai esok 18 April dari pukul 2 hingga 4 petang. Acara yang sama juga akan diadakan pada 23, 24 dan 25 April ini pukul 2 hingga 4 petang di tingkat 3 Kompleks An-Najat Beriwi. Antara objektif program adalah bagi memupuk dan menggalakkan mahasiswa bekerja secara berpasukan dalam aktiviti berkebajikan dan khidmat masyarakat. Harapan kami insya-Allah di masa akan datang agar lebih banyak syarikat swasta untuk berkolaborasi bersama Fakulti Bahasa Arab secara khususnya dan juga UNISA secara umumnya bagi menambah lebih banyak peluang untuk membuat kerja kebajikan dan kemasyarakatan di masa hadapan insya-Allah. Negara Brunei Darussalam memasuki tempoh peralihan monsun iaitu dari monsun timur laut ke monsun barat daya yang dijangka berterusan sehingga hujung bulan Mei ini.
Sepanjang tempoh tersebut, ketiadaan leruan angin monsun membolehkan kesan angin tempatan memainkan peranan penting dalam mempengaruhi cuaca harian negara. Menurut Dayang Marzeti binti Haji Mahadi, pemangku Ketua Pegawai Kaji Cuaca, berdasarkan rekod klimatologi, kekerapan kejadian ribut petir adalah tinggi semasa tempoh peralihan monsun berbanding dengan bulan yang lain. Manakala purata hari yang berhujan bagi bulan April ialah 16 hari dan bagi bulan Mei ialah 18 hari. Sepanjang tempoh ini, negara lazimnya mengalami keadaan cuaca cenderung panas pada waktu siang, tiupan angin dari berbagai hala dengan kelajuan yang lemah pada waktu pagi, manakala pembentukan awan ribut petir berlaku di waktu petang. Ribut petir kebanyakannya berlaku di kawasan pedalaman pada waktu petang dan merebak ke kawasan pesisiran dan perairan negara pada waktu malam hingga awal pagi. Manakala pada pukul 2 pagi waktu tempatan hari ini, 17 hari bulan April 2021, taufan Surge berada di koordinat 10 derajah utara dan 132.1 derajah timur di kawasan timur Filipina, kira-kira 1977 km jauh dari negara Brunei Darussalam dan dijangka akan terus bergerak ke arah barat laut menjauhi negara kita. Taufan Surge diramal akan terus mempengaruhi keadaan cuaca negara secara tidak langsung sehingga hari Isnin. Dengan hujan berpetir beserta angin sekali-sekala dijangka melintasi kawasan negara terutama di kawasan laut dan kawasan pesisiran pantai. Kelajuan angin boleh meningkat sehingga 40 km sejam semasa hujan lebat atau berpetir. Orang ramai khususnya para pemandu di jalan raya dan para pelaut dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan maklumat ramalan, amaran dan nasihat cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam. Bagi mengikuti maklumat keadaan cuaca terkini, hubungi peramal cuaca yang bertugas di Pusat Ramalan Cuaca melalui talian cuaca 114 atau layari www.met.gov.bn atau Facebook Brunei Weather, Instagram @Brunei Weather dan aplikasi Bimbit Brunei WX. Kewajipan ibadah puasa antara yang disentuh dalam tazkirah semasa majlis berbuka puasa bersama saudara-saudara baru di daerah Temburong. 100 orang saudara baru berbuka puasa bersama rombongan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia IPMI dan An-Nafi dengan kerjasama Unit Dakwah Pusat Dakwah Islamiah Temburong. IPMI merupakan organisasi yang bergerak di bawah bidang kewirausahawanan. Terdiri daripada Muslimah Indonesia di negara Brunei Darussalam. Majlis diadakan di Rumah Panjang Kampung Sembiling Lama, daerah Temburong. Tazkirah disampaikan oleh Abang Haji Suhaimi bin Haji Muhammad Nur, Pegawai Hal Ehwal Masjid. Dalam tazkirah menekankan ibadah puasa adalah ibadah wajib dikerjakan oleh seluruh umat Islam. Katanya apabila ibadah puasa dilaksanakan dengan menjaga sunnah dan adab berpuasa, maka hasil daripadanya akan membentuk seorang hamba yang benar-benar bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus kami adalah kepada pendidikan dan pelatihan kewirausahawan. Tujuan daripada kami ke sini juga adalah karena dalam divisi kami juga ada dalam divisi dakwah dan sosial, yaitu kita berbagi kepada sesama, ya, bersilaturahmi dan juga beribadah bersama. Pengurusan Aset Bank Islam Brunei Darussalam atau BIBD AM di bawah lesen BIBD Securities Sdn Berhad iaitu anak syarikat BIBD menandatangani memorandum persefahaman dengan firma pelaburan terkemuka global Lombard Odier Investment LOIM bagi memperkenalkan strategi equity Islam global patuh syariah.
Penandatanganan MOU itu mencerminkan gabungan kepakaran antara dua buah firma dengan BIBD AM mengetengahkan pengalaman dalam pelaburan syariah sambil memanfaatkan kemampuan LOIM yang berpengkalan di Geneva dalam pelaburan dan kedayatahanan tematik. Di bawah MOU itu, ia akan meluaskan lagi perkongsian strategik BIBD AM dengan pengurus-pengurus bertaraf dunia yang menawarkan strategi-strategi ekuiti Islam yang berupaya menyediakan para pelabur dengan portfolio pelbagai yang sesuai dengan objektif atau pilihan. Pada masa yang sama, perkongsian tersebut akan membantu matlamat penubuhan BIBD AM sebagai pengurus aset patuh syariah terkemuka bagi negara Brunei Darussalam dan di peringkat global serta menyokong agenda negara untuk menjadikan Brunei sebagai pusat pengurusan dana Islam serantau. Sukan. Liga Bola Keranjang Kebangsaan 511 Anjuran Persatuan Bola Keranjang Brunei membuka tirainya semalam di Batu Bersurat Gadong. 9 pasukan lelaki dan 4 pasukan wanita menyertai liga tersebut. Perasmiannya disempurnakan oleh Jack Goh Kiat Heng, Presiden Persatuan Bola Keranjang Brunei. Dalam aksi perlawanan semalam menyaksikan Easy Way mengalahkan Yeast Nation. Dalam satu lagi aksi menyaksikan Persatuan Bola Keranjang Daerah Blight di BDBA menang setelah menewaskan 409.